Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Muhibbuddin, Sungai Pasir, Sungai Petani, Kedah Darul Aman. Terima kasih pada pengurusi, ahli jawatan kuasa, tuan imam, para alim ulama, asatizah, tuan-tuan guru, pimpinan-pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu ayah, adik-adik, anak-anak, mak saya, kakak saya, abang ipar saya pun ada. Semua sekali yang hadir pada hari ini dan juga yang menonton live pada waktu ini, moga-moga semuanya dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi peluang kita dalam ramai manusia di luar sana, macam-macam agenda, program ataupun apa jua yang mereka buat takkan sama dengan orang hak duduk dalam rumah Allah. Takkan sama. Tak apa, dia nak makan sate tepi sungai, dia nak makan ikan bakar tepi pantai, tepi laut, dia nak makan rojak sotong, kangkung siap ada. Tak salah, tapi takkan sama dengan orang hak duduk dalam rumah Allah siap niat iktikaf. Sebab itu malam ini tak ada orang yang paling bertuah atas muka bumi ini melainkan kita semua. Amin. InsyaAllah. Kita tuan-tuan malam ni tak lain tak bukan, sama-sama kita nak memperingati suatu peristiwa paling penting kita orang Islam kena tahu, iaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pun dari sudut tarikh ada perselisihan di kalangan para ulama sirah, maka kita berlepas diri daripada masuk dalam perbincangan yang tak pernah ada hujung, melainkan yang pasti Nabi telah pun lahir. Dan kelahiran Nabi adalah satu bentuk kelahiran yang kita semua kena rasa seronok. Pasal apa? Nabi Allah Isa alaihi salam, Allah rakamkan dalam Quran, Nabi Isa sendiri kata, dia kata apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sadaqallahul azim. Apa kata Nabi Allah Isa? Berita gembira buat kalian semua, kerana selepas aku, Nabi Isa, akan mai seorang Nabi namanya Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Nama Ahmad atau Muhammad ini muncul sebelum Abdullah dan Aminah bercinta, berjumpa, bernikah lagi. Sebab itu nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam begitu agung sekali sebelum penciptaan apa yang ada di dunia ini. Maka wajib kita kena rasa seronok dengan perutusan Nabi kita. Kalau dalam nasyid kita duk biasa dendang, duk biasa dengar daripada kecil, orang duk alun nasyid apa? Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajabas syukru alaina. Oh, kemah. Ingat duk nyanyi karaoke kan?
Ayat tadi kata apa dia? Wajaba syukru. Wajaba, wajib. Berhak syukru. Syukur. Wajiblah kami rasa syukur dan seronok dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu baginda Nabi disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melainkan untuk membawa rahmat ke seluruh alam. Apa makna rahmat? Kita biasa duk kata ke orang, oh moga mendapat rahmat lah, moga hang rahmat, doa rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu maknanya kasih sayang. Kasih sayang. Ada orang kita tanya, apa dia rahmat? Dia kata mega. Kita tanya dia rahmat tu dia bang? Eka matra. Tu rahmat lain. Rahmat ni kasih sayang. Maknanya kalau kita kata ke orang, moga hang dirahmati Allah, maknanya moga hang mendapat kasih sayang Allah. Nabi pembawa rahmat, Nabi pembawa kasih sayang ke seluruh alam. Alam apa? Orang, bukan orang, semua alam, seluruh alam. Kalau Nabi-Nabi dulu, mungkin untuk umat dia saja. Tapi Nabi kita seluruh alam. Yang bukan orang pun bawa tanggungjawab dakwah Nabi. Baik itu pernah satu hari Nabi SAW, Nabi baca surah Ar-Rahman. Yang kita pun tahu surah Ar-Rahman tu ada ayat yang diulang-ulang sebanyak 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu kan diulang 31 kali. Nabi masa baca ayat tu di hadapan para sahabat, Nabi baca saja, apa Nabi kata? Aku biasa dengar jawapan para jin-jin lagi bagus daripada hampa. Sengak. Sahabat tak bunyi apa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Patut kena menyut, kena sambut ayat tu. Nabi kata, jin jawab lagi bagus. Nabi biasa baca ayat yang sama di kalangan jin. Masa Nabi kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, jin-jin tu semua pakai sambut. Dia kata apa? La bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamd. Jin jawab. Hampa sengak. Dah Nabi kata kat sahabat lah, semua sengak. Jadi sahabat pun jadi segan. Oh, maknanya jin pun Nabi ajak tak? Tidak dia tahu mana. Jin pun belajar dengan Nabi. Seluruh alam, alam jin pun Nabi ajak. Dia ayat Quran ni memang ada setengah ayat yang kita kena jawab. Jangan sengak. Contoh, ayat apa? Surah At-Tin kan? Alaisallahu biahkamil hakimin. Kata apa? Bala, ikut saya. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Jawab. Sebab ayat tu Tuhan tanya, bukankah aku seadil-adil hakim? Lepas tu hampa pergi rukuk. Loh, jawablah Tuhan tanya. Apa jawab dia? Bala. Apa makna bala? Of course. Ya. Engkaulah Tuhan yang paling adil. Jawablah betul. Tapi panjang Ustaz. Bala apa, wa'ana apa, dia tak apa. Panjang. Dah diskaun sikit Ustaz. Boleh ha? Ikut saya. Bala. Tu je lah. Tak, bala mu tak ingat, bala. Ingat tuan-tuan. Dia sama juga ayat tadi pun, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nak jawab serupa jin panjang sangat. La bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal ham. Tak apa. Lepas ni tuan-tuan dengar Tok Imam baca surah Ar-Rahman, mana YouTube ke apa Tok Imam baca Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nak jawab gena, nak jawab lagu mana? Ikut saya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban amantu
billah. Amantu billah. Jawab tu. Try. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Kemah. Maulud Nabi tahun ni ada kemajuan. Bagus. Kita tahu satu ilmu. Maknanya Quran ada setengah ayat, jangan duk sengak, kita kena menyut. Orang kita yang duk banyak menyut tu je. Waladhdallin. Amin. Tapi tengok ke ada setengah tu imam kadang dia bantai baca qiraat apa qaulun ke apa. Waladhdallun. Jawab apa? Ada tengah tempat tu amun. Dia macam bahasa pantun, hujung sama kan. Dalun pun jawab amin. Tu imam tu paling kali kena buat briefing dulu. Tuan-tuan, malam ni kita baca riwayat. Riwayat apa? Bagi tahu dulu. Lingkup nanti. Tu jin. Jin pun bawah tanggungjawab dakwah Nabi. Samalah juga dengan siapa? Dalam dunia haiwan pun sama. Pernah satu hari diriwayatkan Nabi SAW, Nabi pergi ke satu kawasan, tiba-tiba ada banyak sekumpulan unta. Unta duduk ramai-ramai mereka tu. Tiba-tiba daripada ramai-ramai unta tu, sekor dia coy mai ke Nabi. Dia left group sat lah. Dia mai ke Nabi. Dia mai ke arah Nabi. Rupanya unta tu dia nak mai mengadu kat Nabi. Dia mai tengkuk panjang. Dia perendah dia punya tengkuk dia tu ke telinga Nabi. Oh, dia nak mengadu, nak report. Dia kata bahasa unta lah. Apa kita tak tahulah. Tapi kata sahabat, kami tengok Nabi punya respon pada unta tu serupa orang dengar masalah orang tu. Agak kita lagu tu lagu. Unta tu apa tak tahu bunyi lah. Selesai dia luah perasaan gabah, unta tu pun berlalu pergi. Dia pun pergi. Nabi pun bangkit. Nabi kata, aina sahibah hazihil ba'ir. Nabi kata, mana toke unta ni mana? Tuan unta ni mana? Tuan unta ni mana? Tiba orang tu mengaku, ana ya Rasul. Saya tuan unta tu. Sini mari. Dengar sini. Nabi kata, tadi ente punya unta datang report. Dia kata apa? Dia hidup dia kasratul amal wa qillatul alaf. Kerja banyak, makan kurang, rehat tak ada. Ush. Maknanya unta tu macam QPAC lah. Dia wakil persatuan sekerja. Dia buat bantai. Dia kata apa? Kerja banyak, makan kurang, rehat tak ada langsung. Pulun sampai mampu hebat. Apa kerja lagu ni? Unta pun komplain lah. Unta pun komplain. Nabi kata, ittaqullah. Bertakwa hang pada Allah. Nak jaga-jaga elok-elok. Tak mau main jual ni. Maknanya hari ni kalau ada orang dia kata dialah paling pencinta haiwan, paling memperjuangkan binatang, maaf, kita nak abang, Nabi dah lama memperjuangkan binatang. Tu Nabi ni dia sayang, dia tak kira orang, tak orang, semua Nabi sayang. Kita lagu mana? Duk di meja makan, restoran, kedai makan mana-mana. Duk ngak, duk makan, tiba mai kucing. Duk miau. Ada orang saya tengok kadang, lah tuan-tuan pun kalau bahasa rimah, jentik sikit, tak apa dah. Jentik telinga sikit. Dia faham, dia reti bangsa orang kedekut ni, dia tahu. Piak telinga sikit, dia faham lah. Sorry, salah meja. Dia pergi lagi. Ni ada kadang saya tengok ada, pijak ekor orang tua tu, mana boleh. Tak padan, kepiah atas kepala, janggut 2 meter. Perangai, pijak ekor kucing. Dengar ceramah apa lagu tu? Jangan buat zalim. Tapi paling rare lah, saya biasa tengok ada orang dengan kucing, dia bagi sayur. Nah, jaga kesihatan. Melengung kucing tu. Sayur dia bagi. Nah. Tapi tuan-tuan biasa duduk fikir. Kadang-kadang dalam kedai makan punya banyak meja-meja lain. Pak sepalah meja aku yang hamai. Padahal meja lain, nala punya lauk lagi banyak, lagi meriah aku, ikan kering. Meja aku ke hamai. Ini semua dalam ilmu Allah. Ada pasal tu dia mai tu. Kok ada orang kadang kedekut. Kedekut kan? Dengan masjid tak mau bagi duit. Aku buat main kucing. Kucing pun hang kedekut. Tahu.
Teruk tak boleh buat apa dah. Lepas tu ingat, Nabi ni dia sayang menentang, tak ada tolok banding. Sebab itu kalau kita dengan manusia lagi, kita sebagai umat kena ingat Nabi SAW diriwayatkan bahawa Nabi sendiri pernah lapang selama beberapa hari. Nabi lapang selama beberapa hari. Dan sampai ke muncak Nabi punya lapang sangat sampai menitih air mata, tahan lapang sangat. Dia orang kalau lapang tak boleh buat apa noh. Lapang nasi, lapang apa, dia tak boleh. Ceramah pun kali lama sangat, tapi hujung dia pergi makan dulu. Kan? Lapang tak boleh buat apa lah. Ada orang kalau bulan puasa tu dah lah tak makan sok. Puasa pula dia tengok lipas tu jadi kurma. Dia kata tu dia kurma berlari. Tak, lipas. Tu maknanya hal lapang sangat. Tu tanda-tanda orang tak makan sok. Nabi ni dia lapang sangat-sangat tuan. Genah air mata, lapang. Menahan lapar. Nabi bila menitih air mata, bergegar arash Allah. Riuh di langit sana, kekasih Allah menitih air mata. Allah titah malaikat turun, tanya pada hamba-Ku itu, kekasih-Ku itu, apa dia nak? Allah tahu, tapi nak jadi ilmu untuk kita. Turun malaikat tanya, ya Rasul, apa Tuhan mau? Allah akan perkenan. Orang kalau lapar, tanya nak apa? Oh. Nabi, no? Nabi kata apa? Jangan biar umatku lapar. Jangan sampai umatku lapar. Tu permintaan. Allah. Tu Nabi. Dalam menahan kelaparan, dia ingat kat kita. Kalau kita tak ingat kat Nabi, teruk. Sebab itu siang malam Nabi SAW, Nabi duk pesankan kita macam-macam pesanan, ingatan untuk kita. Tanda Nabi sayang kat kita. Sebab itu hari ni saya tengok ramai orang, dia sayang kat Nabi macam-macam cara dia tunjuk. Ada orang dia sayang kat Nabi, dia simpan janggut. Tanya dia, awak simpan janggut? Oh, Nabi ada janggut. Dia tahu janggut sikit, sunnah. Rajin pakai jubah. Jubah yalah, Nabi jubah, kita pun jubah sunnah putih-putih ni putih. Okey. Ada orang dia sayang Nabi, dalam rumah dia ada kitab Syama'il Muhammadiyah, baca cerita pasal Nabi, batang tubuh Nabi, ingatkan Nabi. Ada orang dia sayang kat Nabi, dia buat majlis makan-makan, ada. Kalau saya ceramah di Johor dulu, meriah macam kita lah, tapi depa ada syarahan, ada marhaban, ada makan. Ada setengah tu tak ada syarahan, ada marhaban, ada makan. Ada setengah tu syarahan, tak ada marhaban, tak ada makan, ada. Makan ramai. Buat apa ni? Maulud Nabi. Oh. Maulud juga makan ramai. Kambing. Dahsyat. Ada orang kadang tu dia buat lagu, dia sayangkan Nabi, dia buat lagu. Tapi budak-budak muda tu, dia buat lagu ni kreatif sungguh. Baru ni saya dengar ada satu lagu lah, dia buat lagu. Marilah perbanyakkan berselawat Tuk Nabi Muhammad Syafi'ul Umat, kau mendapat berkat la la la, syafaat la la la, kau mendapat berkat syafaat la la. Lagu apa pula dah ni? Despacito. Dejah jadi lagu sayang Nabi. Power budak-budak lah ni. Begitu sulit nak faham. Kalau geng-geng Gegar Baganza lain. Rasulullah, kau adalah idamanku. Bilakan kita bertemu, aku rindu padamu ya Rasulullah. Hadirlah dalam mimpi-mimpiku. Ada kat belakang. Dengan seluar koyak rabak. Sayang Nabi. Macam-macam. Sebab itu malam ni tuan-tuan, tanda kita nak tunjuk kita sayang pada Nabi. Saya nak sebutkan pada malam ini beberapa benda, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik. Salah satu tanda kita sayangkan seseorang adalah seboleh-bolehnya kita tak mau buat apa benda yang dia tak suka, betul? Kita sayang ke orang, apa hak orang yang kita sayang tu tak suka, kita jangan buat. Kita tahu dia tak suka, kita pun jangan duk buat. Ingat tu. Maka Nabi kita pun sama. Hak Nabi tak suka, kita tak usah duk buat. Malam ni saya nak sebut beberapa benda Nabi tak berkenan umat dia buat. Maka jauh.
hindak jauh-jauh tu suruh buat. Apa dia? Pertama, antaranya Nabi SAW tak suka sama sekali dalam kalangan umat dia ada hak jenis fanatik. Taksub, fanatik, taksub. Tuan-tuan, tak ada lah ni saya sebut lah no. Tuan-tuan ni nak sayang siapa, tuan-tuan nak minat siapa, silakan masing-masing. Tuan-tuan nak minat mana-mana tok guru, sayang tok guru mana, penceramah ustaz-ustazah mana, silakan. Pemimpin mana, ahli politik mana, tuan-tuan nak sayang, nak sokong, nak puji, silakan. Satu benda kita nak pesan, jangan melampau. Jangan taksub, jangan fanatik. Lagu mana hak kata fanatik itu ustaz? Kira lagu mana kata fanatik itu? Lagu ni. Nabi SAW, orang biasa tanya kepada Nabi, amanil asabiyah an yuhibbar rajul qaumahu. Ya Rasul, adakah orang tu dikira taksub kalau dia tu cinta pada kaum dia, dia sayang pada kaum dia? Tu kira taksub ke? Kan? Macam saya orang Kedah. Pergi mana pun kadang cakap, dia slang lorat Kedah tu tak hilang. Kadang tu tubik, kadang-kadang tu. Kelek kapung makan lemu. Dia tubik. Tak kelek kawan tubik sik ni. Dia tubik. Boy macam dia seorang orang Kedah cakap ulang atas pegang, lempak, buat atas belakang. Itu kira taksub lah. Dia orang Kelantan. Dia duduk Selangor, duduk Kedah ke apa. Anu demo tak kelek kapung. Hak along. Bebel. Adakah itu dikira taksub? Taksub tak? Cakap lah ikut negeri tempat hang duduk, sibuk cakap negeri hang. Taksub ke tu? Tak nak tanya, taksub ke? Saya dulu. Seronok ke? Duk kata, kalau dapat jodoh orang Kelantan ni, syok kan no? Pasal cakap dia bunyi lembut. Lembut cakap dia. Kedah bukan tak lembut. Cara lembut dia lain orang Kedah ni. Dia marah laki dia pun dahsyat ke. Lembat boleh lembut. Tubik aku piak atas belakang. Tubik balik lembat. Lepas tu saya biasa kalau jemaah habis ceramah dia nak ambil gambar dengan saya tak apa. Pasal ambil gambar tu permit. Orang perempuan tanya, lambat balik malam ni ya? Pak, dia bagi gambar dia dengan ustaz penceramah. Tak apa. Dia salam ustaz. Biasa permit tu 2 hari. 2 hari boleh pakai. Tak apa, kita akan bagi kerjasama. Lepas ni boleh nak gambar. Saya faham. Benda boleh ejah. Dan kalau Kelantan ni perempuan dia, saya tengok lembut kot noh, cakap kot noh. Habis. Kalau marah pun lembut pun habis. Nate beruk. Bewok. Sedap bunyi. Tak macam gaduh kan? Harmoni bergaduh lagu tu. Lalah dapat orang Selangor. Tak apa. Kan? Itu kira taksub lah. Cakap lorat ambil tak tinggal langsung kan? Kan? Itu kira taksub lah. Ada kot kawan kita main mayang Jumaat. Serban, jubah. Tak. Dia tanjak mak kilau punya. Ni taksub ni. Macam dia seorang Melayu. Tak, tu kira taksub ke? Berpakaian lagu tu pas samping tu kira taksub ke? Nanti saya tu bukan taksub. Tu bukan taksub. Apa kata Nabi? La walakin minal asabiyah an yu'ina rajul qaumahu ala zulmi. Nabi kata lagu tu hak tadi tu orang hak sayang kaum dia sayang negeri dia, pi mana pun dia tak lupa gulai batang pisang ke, laksa sekong kola Kedah teluk kecai ke apa, dia tak tinggal sotong jahat tembun dia tu tak kira taksub. Dah. Yang taksub tu siapa dia? Dengar elok-elok. Nabi kata, orang hak taksub adalah orang yang dia tolong saudara dia dalam buat benda zalim. Maknanya apa? Kawan dia buat benda tak betul. Dia pergi backup. Dia pertahankan kawan dia hak buat benda tak betul. Hak tu taksub. Hak tu fanatik. Kawan dia buat salah.
Kawan dia buat salah. Dan didapati bersalah. Tapi dia kata, memanglah dia salah. Tapi bagus dia banyak. Tak apa. Okay. Apa ni? Orang kalau salah. Dak, hak baik, terima kasih. Betul tak? Tuan-tuan boleh terima kalau gitu. Hampa boleh berpertahankan orang hak salah. Lagu mana? Tak usah cerita orang lain lah. Tok imam kita cukup lah. Imam kita tuan-tuan, dia kentut tahu tak? Put dia bagi. Pekatnya dia bagi tahu. Elok punya dia bagi. Tembak sedah. Put. Kat belakang. Hak duduk sok tamak. Tu dia. Padu. Dia bagi sedah. Orang ni jemaah ni komplain lah. Subhanallah lah, pumpang. Lepas tu ada pula geng-geng dia. Tak apalah tuan-tuan, tu imam kita lah. Dia jadi imam kita 30 tahun. Sekali kentut apa mau kira? Sap-sap soy mah. Lamsam sudahlah. Satu kali kentut mau kira. 30 tahun jadi imam. Dak lah ni faham tak ni? Kalau tak faham saya ulang balik. Cukup. Bahasa kentut cukup. Dak, hak baik dia kita ucap terima kasih. Bagus. Semoga diganjari Allah dengan sebaik-baik ganjaran. Salah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa? Apa kata Allah? Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Benda baik takkan bercampur dengan jahat selama-lamanya. Jahat dan baik takkan sama. Tu je lah. Air minyak mana dia campur? Tu. Tapi disebabkan ada orang dia fanatik sangat. Dia taksub melampau sangat. Kau dah termakan banyak aku. Ingat. Sebab itu saya pesan ni untuk diri saya dan semua sekali kita. Dalam hidup ni, jangan sama sekali kita jadi orang lagu tu. Kalau tanya budak-budak muda hari ni, siapa hampa duk ikut sangat? Tuan-tuan tahu tak? Kadang hak duk perangai mengarut lagu tu, follower 1000. Bukan 1000, juta pun ada tau. Hak duk perangai mengarut, buat video-video pelik-pelik tu, pengikut, ya Allah. Ada satu hari tu saya tengok, laki, suami, isteri, laki tu, kentut lagi. Dia boleh kentut, dia bagi, dia pakuk, bepuh bini dia. Dia buat video, dia masuk dalam TikTok. Yang like, ni, hak bagi ni, dekat video tu, 30,000. Hak buat video tu mengarut dah. Hak pi like tu. Hampa jadi apa ni? Jadi apa? Umat nak jadi apa ni? Tu tahu dajal tak mai lagi. Hang dah buat dajal. Jadi apa ni? Pasal tu depa duk galak buat video lagu tu. Pasal ada hak minat. Ada hak taksub. Ada hak sokong. Siap komen bawah terbaik. Padu, mantap Pak Abu. Hang jadi apa? Benda tak elok hampa duk bagi sokongan lagi. Elok. Kau duk gedik kawan tu. Kawan tu. Faham tak? Dia kaya meliana apa tahu tak? Dia kaya amat. Dia buat benda mengarut pun orang duk tengok. Hampa duk meluat benda hampa duk tengok. Tengok tu dia dapat duit. Taksub. Jangan. Orang hak tak betul tu suruh. Payah. Tapi orang kata apa? Saya rasa dia okey Ustaz pasal dia ramai pengikut. Tuan-tuan, dalam Islam kebenaran bukan diukur dengan ramainya pengikut. Walaupun saya tahu ada orang kadang kita nak panggil berceramah, tapi tengoklah follower dia. Allah, 6 orang. Follower Facebook dia 6 orang kan. Mak dia, mak mentua, sepupu, adik, anak menakan dengan jiran. Tu semua kena paksa tu. Bahaya tuan-tuan. Kalau orang kata siapa hampa duk minat, dia ramai orang ikut dia. Takkan dia salah kot. Ramai orang duk sayang kat dia. Nanti saya nak tanya tuan-tuan, ada tak nabi-nabi Allah yang tak ada langsung umat? Tak ada langsung follower. Umat tak ada. Ada tak? Tak nabi. Nabi kan ramai 124,000 orang. Ada tak nabi hak tak ada umat? Lepas tu tuan-tuan nak kata nabi tu tipu ke apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra wal Mi'raj, Nabi kata,
uridat alayya al-umam faraitu an-nabiy wa ma'ahu ar-rahtu wan nabiy wa ma'ahu ar-rajul wa rajulani wa nabiy wa laysa ma'ahu ahadun. Nabi kata malam Isra Mi'raj, aku diperlihatkan umat Nabi, ada Nabi aku tengok, Nabi kata umat dia lebih kurang 3 ke 10 orang. 3 ke 10 orang umat dia. Dan ada Nabi aku tengok umat seorang. Umat seorang. Dan ada Nabi aku tengok umat dia 2 orang. Umat dia 2 orang. Dan ada Nabi aku tengok tak ada umat. Kalau macam tu tuan nak kata apa? Nabi tu tak betul ke? Takkan kita nak kata lagu tu? Ingat, jalan kebenaran bukan dilihat pada berapa ramai pengikut dia. Dan kadang-kadang benda benar tak ramai yang nak ikut. Tak ramai nak ikut. Ni akhir zaman. Baik itu Nabi Muhammad SAW ajak kat kita, hampa nak sayang siapa, hampa nak minat siapa, silakan. Tapi hampa jangan melampau sangat. Jangan melampau sangat. Sayang tok-tok guru mana-mana, silakan. Tapi jangan melampau sangat. Over sangat melampau. Pasal mana-mana orang hak mengajak ni, dia tetap orang. Hampa duk puji dia melangit, puji dia melampau, pumpam sana sini. Takut satu tahap, takut lupa diri. Sampai tak boleh nak ditegur. Baru nak tegur, peminat dia hentam balik. Ustaz apa tahu? Ustaz kami bagus. Ustaz kami, nampak? Oh, dahsyat. Habis. Sebab tu ingat, saya sendiri pun ni peribadi cakap tu terang ni. Saya sendiri pun kalau orang tegur, saya suka. Banyak orang duk puji sangat pun tak apa nak kenal. Tak apa syok. Kalau kita live di Facebook ke apa kan, dekat ruangan komen tu, terbaik, Ustaz terbaik. Baik, padu tu. Lama-lama lupa diri. Dia terbuai. Nak pula pergi ceramah pula. Kalau ceramah dengan maklum-maklum, tok-tok tak apa lagi. Ustaz, seronok ingat ceramah. Sejam tak berasa. Memang lena. Tapi kalau ceramah dengan budak-budak kolej jururawat, hak mai perjah dia buat lembik tengkuk. Ustaz, alamak. Lepas tu selama kita duduk ceramah pula, cara dia duduk pun dia buat lagu tu kan. Cara tengok nak buat lelaki tu payah. Lepas tu dia mai dekat, Ustaz, saya ni nak minta lah Ustaz tolong tunjukkan jalan yang benar. Jalan yang mana? Jangan. Kami ni lelaki ni manusia. Walau dia ustaz ke penceramah pun dia tetap manusia. Sebab itu sekali-sekala dalam hidup ni kena tegur tu okey sikit lah. Kena tegur, kena okey. Tak ada masalah okey. Dia beringat. Apa jadi pada Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah satu hari dia dekat masjid. Masa dia dekat masjid tu dia nampak ada seorang budak. Budak tu tak tahulah aku nak ambil semayang ke apa. Tapi dia pakai macam terompah kayu tu. Macam kasut yang licin sikit lah. Selipar apa licin ke apa. Imam Abu Hanifah ni sebagai orang tua, dia nampak budak tu, dia kata, adik, cermat sikit. Hati-hati ni, takut licin, jatuh. Jatuh, pelan-pelan, jaga-jaga. Budak tu dia tengok, siapa dia tegur aku ni? Dia tengok. Pakcik siapa nama? Oh, pakcik. Imam Abu Hanifah tu, dia boleh tanya, pakcik siapa nama? Dulu mana ada tanyalah ustaz lah, apa forum, apa gamak. Tak ada, dia tak kenal. Tok guru dia tak kenal. Nama kitab pun nama. Pakcik siapa nama? Kata Imam Abu Hanifah, aku Nu'man. Nu'man. Oh, Imamul Azam. Ini imam besar. Ini Syekh Kabir. Ini tok guru hebat. Kata Imam Abu Hanifah, imam besar tu gelaran orang bagi. Orang panggil. Kata budak tu, betul lah orang bagi. Macam saya kan. Saya pakai selipar, salah pakai gelincir, jatuh longkang. Tapi Tuan Syekh salah guna gelaran, gelincir jatuh neraka. Oh dia. Krik-krik. Imam Abu Hanifah pun teriak, menangis dia. Budak kecil tegur dia. Oh, nangis dia.
Kita dalam hidup ni, sekali-sekala orang tegur tu bagus. Tanda dia sayang kat kita. Ni maaf, baru mengajar. Tok Bilal mai habaq, Ustaz maaf, kena berhenti azan isyak. Apa azan? Nak dapat saya bukan senang. Kira nak azan. Apa malam ni tak boleh azan? Tak apa? Tak apa? Apa tuan-tuan cakap ni ceramah kita malam ni noh. Jadi dia. Bang apa esok? Apa ni? Awak koyak sangat. Ingat Israel je koyak. Dengan dia koyak jadi apa? Tak, saya cerita ni benda jadi sungguh. Orang masjid abang saya, Ustaz tolong pesan, jangan jadi lagu tu sangat. Kita tahu dia ramai peminat. Kita tahu dia ramai orang suka kat dia. Tapi jangan kerana orang ramai orang suka kat dia, hang boleh buat lebih kurang. Dia buat cara lagu tu. Tak boleh, jangan lagu tu. Orang tegur, tanda orang sayang, orang ingat kat kita. Abang, nak bang 5 minit je pun. Kecil hati. Aduh. La haula wala quwata illa billah. Sebab tu saya dulu ingat, nak pergi ceramah di sekolah. Sekolah mana tu? Sampai depan dewan. Sekolah rendah. Saya ingat, cikgu tu panggil, darjah 6, UPSR ke untuk kecemerlangan apa, motivasi. Darjah 1, darjah 2. Allah, dok ni. Darjah 1, darjah 2. Tak apa. 2 jam boleh, Ustaz. Tu dia 2 jam. Setengah jam pun lama. 2 jam. Budak-budak ni. Darjah 1, darjah 2. Kira apa ni? Melompat, tarik kepiah kawan apa. Allah. Saya sampai depan dewan, saya masuk dengan kasut. Saya tak tahu apa dewan tu kena buka kasut. Saya tak tahu. Main masuk. Saya masuk dengan kasut. Tiba-tiba ada seorang budak. Pakcik! Saya kata, lama orang tak panggil saya pakcik. Dah lama orang tak panggil saya pakcik lah. Pakcik. Mana pula? Oh, budak tu. Pakcik, kasut rak. Kasut rak. Lepas tu, dia kan sekolah kan 5S kan. Apa? Ada tagging, ada kipas angin. Rak kasut. Tu, rak kasut. Dia suruh saya baca rak kasut. Oi, sedang time tu. Pergi mana-mana. Ustaz, Allah, Masya Allah. Pakcik. Pakcik. Kasut, rak. Kasut. Baru aku tahu tu namanya rak kasut. Saya pun buka lah kasut. Tapi dalam buka tu hati, biasa, manusia. Kena tembak sudah. Dia dalam hati, tunggu tak lagi. Dan letak selipar kasut saya tu letak di rak tu. Budak tu pun pandai. Tahan dok ni. Dalam hidup sekali-sekala orang tegur tu, kita rasa ramai orang sayang kat kita. Terima kasih tegur. Terima kasih tegur. Dia sayang kita. Tak boleh tegur ni payah. Itu ingat. Pertama, Nabi ajak kita dalam hidup jangan duk taksub. Jangan duk terlalu fanatik sangat mana-mana orang sekalipun. Bahaya di mana? Kita bahaya, orang hak kita taksub pun boleh jadi bahaya. Dia pun lupa diri, jadi lupa nanti. Yang pertama. Yang kedua, antara perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka juga kita tak usah duk buat. Yang keduanya adalah jangan sesekali kita duk cari pasal dengan jiran. Ingat tu. Jangan duk buat naya, jangan duk cari pasal dengan jiran kita. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu daripada tanda orang tu orang hak beriman pada Allah dan hari akhirat, falyuhsin ila jarihi. Orang hak bagus layan jiran. Kita nak tengok orang dalam kalangan kita, dia ni ada iman, tak ada iman, lagu mana? Dia tu beriman sungguh Ustaz. Awak tengok diri dia, tinted. Tinted JPJ tak lepas macam ni. Hitam tu yang, dia empuk sungguh. Tapi saya nampak dia lagi beriman. Siapa? Tu, tengoklah biji tasbih dia Ustaz. Besar belagah tu. Subhanallah, lagu tu. Iman sungguh. Itu bukan iman. Itu pelik pada orang. Saya tengok dia tu beriman Ustaz. Siapa? Dia punya serban cabang 3. 1, 2, 3 naik kot ni pula kan. Itu bukan iman lagi. Lambang keimanan seseorang salah satunya
falyuhsin ila jarihi. Bagus layan jiran. No, bagus layan jiran. Sebab itu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu, ada seorang perempuan ni, ada seorang sahabat datang cerita kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, inna fulana yuzkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Ya Rasul, saya ada kenal seorang makcik ni. Makcik ni bagus ya Rasul. Makcik ni dia ni jenis puasa sunat hari-hari. Semayang malam, qiyamul lail tiap-tiap malam. Sedekah tak pernah tinggal. Sedekah, qiyamul lail, puasa sunat cukup. Bagus tak? Bagus tak? Cuma nanti selalu nak kata bagus pun. Ghaira annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Tapi ya Rasul, sikit masalah lah. Makcik itu dia rajin duk sakit hati jiran, pakai lidah dia. Sikit je lah. Jadi sahabat tu, dia nak pencerahan. Bagus dia punya qiyamul lail, bagus puasa, bagus sedekah. Tapi lidah sikit. Kira lagu mana? Ke Tuhan kira, tak baik, semayang bagus ni. Dia paling lena, dia bangun semayang, kira bagus lah. Lidah sikit ya, benda boleh jat. Tak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Makcik lagu tu, hiya finnar, dalam neraka. Mulut jahat. Mulut jahat. Tahu dah mereka tu menikah lama tak ada anak, awak pergi tegur. Dia buat lawak kasar. Lah mana anak? Tadi nak baca ada budak tadi. Amboi. 18 tahun dia menikah mana ada anak, buat tegur kasar lagu tu siapa? Mulut jaga sikit. Kadang tu bukannya orang lain, orang masjid pun ada agak kadang. Dia panggil kita ceramah, tak apalah, baguslah. Dia tegur kita tu. Ustaz, ayah kerja apa? Saya kata, ayah saya kerja polis. Oh, polis. Jaranglah anak polis jadi baik. Kasar. Peristiwa tu dah 6-7 tahun. Tapi saya ingat muka dia. Jangan lagu tu. Saya tak apalah, Ustaz. Sabar. Jangan. Kita dah buat sakit hati orang. Jangan. Tahu dah anak jiran tu keputusan. Tak apa nak ada A sangat. Tu saya tegur. Tentang anak kita kemas. A bersusun. Anak berapa? Dan tanya orang. Tanya anak hang teruk. Hang tak tanya orang pula. Sengat. Kau anak berapa? Tak ada apa. Tak apa. Nyorok bawah meja. Jangan lagu tu. Sakit hati orang ni. Jiran pula lagi lah. Sebab itu tuan-tuan pun kalau hidup bermasyarakat, Nabi sampai ajak nak renovate rumah pun ingat. Jangan sampai jangan menghalang angin kan. Tahjubur rih apa Nabi sebut tu. Jangan sampai menghalang angin pi rumah jiran. Cahaya ke apa halang. Tembok naik tinggi sangat. Extend dapur. Jangan. Illa biizni. Kecuali minta izin jiran dulu. Bang, minta maaf. Saya ingat nak extend dapur sikit. Naik sikit lah. Lepas tu nak buat tempat jemur. Lepas tu anak-anak dara ramai. Nak jemur, jenuh duduk kelumbung sedia. Jadi, boleh ke nak naik ikat, nak batu bata tu naik. Boleh ke nak? Dia izin, okey. Dia tak izin, tak boleh. Kecuali rumah tuan-tuan tengah-tengah hutan Amazon tu lain lah. Rumah berjiran lagi dia kena minta izin. Tak boleh penat lah. Dia kata, boleh. Tapi plaster belah saya sekali ya. Nah, takkan hang batu bata hang plaster belah saya sekali lah. No, belah saya cat warna pink, Hello Kitty. Banyak pula dah. Tak apa, dia minta, kena buat Kena buat. Sampai tahap tu. Nabi ajak hidup jiran jaga elok-elok. Ini kadang tu tak tahulah tuan-tuan. Patutlah Nabi sebut la yadkhulul jannah. Takkan masuk syurga man la ya'man jaruhu biwa'iqahu. Takkan masuk syurga orang yang
membuatkan jiran dia tak aman dengan gangguan dia. Tak masuk syurga. Letih tuan-tuan. Semayang siang malam punya elok jaga. Tak masuk syurga. Tuan-tuan buat perangai, jiran pun jadi susah. Belah kucing bagus. Saya menatang. Serupa Nabi. Tapi kucing, maaf no, dia bukan nak ada akal macam orang. Dia bukan reti. Dia bukannya boleh tahu tang mana tempat berak, tak boleh berak apa. Hak bagi makan tu pun, tuan-tuan kena tahu. Kucing kita sekali bagi makan, dia riuh dalam guru basah. Oh, ada tempat kita ni, ada tempat makan baru lah, pot bagusnya. Oh, maklum ni bagus, bagi macam-macam. Dia panggil geng semua main. Lepas makan, kucing tu buat apa? Berak. Bau busuk sampai ke jiran. Patutlah dalam kitab fiqh ada ajar, kalau ada kucing jiran mai duk berak rumah kita, kita boleh tuntut ganti rugi. Atau boleh minta mai panggil dia cuci balik. Kau kucing tu cuci balik. Tuan dia lah mai cuci balik. Belah pandai, busuk sampai rumah orang. Jadi apa? Mengganggu jiran. Pergi semayang masjid, bagus dah. Dengar ceramah, bagus dah. Mengganggu jiran. Buat kenduri, pasang 8 kemah. Awak tak abang dalam grup. Jiran nak keluar, blok kereta. Ada tak jadi? Kita apa ni? Tak abang apa. Kita nak keluar, tak boleh. Karaoke sampai tengah malam. Sedap tak apa. Selamat tinggal pujaan. Meninggal dalam tu, kau tahu. Saya kadang bagus kan. Jadi kadang-kadang orang kenal ni bagus kan. Saya duduk pergi kenduri. Kadang pergi kenduri tu, tuan rumah tu pun orang lagi duduk main masjid juga. Tapi kita faham. Tak apalah karaoke sikit-sikit nyanyi-nyanyi tu. Tapi yang syoknya, tengah duk lagu SG Bing lah, lagu Ahmad Jaiz lah, perempuan-perempuan menyanyi lagu mah, kita main. Tuan rumah kelang kabut, habang DJ. Ustaz. Tukar lagu. Nanti, mana lagu? Dia tak ada dalam senarai. Jenuh cari CD. Mana? Pop dia pasang. Bila Israel datang memanggil. Membayanglah kenduri kahwin lagu Bila Israel datang memanggil. Tak uhara jadi ya. Monyok mengantin. Apa lagu mati pula ni? Ustaz main. Janji nasyid. Saya pergi mana hari tu? Kenduri. Lagu tu lah. Tuan rumah tu dia biasa dengan kita. Do ana enta ustaz ana masya-Allah. Sekali kita main lagu apa dia pasang lagu tu tahu. Apa dia suruh DJ tukar. Pergi haji artinya menuju Allah, labbaik Allah, pergi haji macam kursus dana pula rasa. Macam-macam. Nyanyi karaoke jerit tengah malam jadi apa? Menyusah jiran. Sebab tu ingat tuan-tuan, kita ni hidup dalam bermasyarakat. Jangan sampai jadi lagu tu semua. Patutlah Nabi biasa sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Bila seseorang tu dia mati, dia meninggal saja, aman. Maka dia aman. Sahabat tanya, aman lagu mana? Aman yang lagu mana? Kalau dia bagus, dia aman dari kesibukan dunia. Fitnah dunia. Tapi dia hak mati tu, kalau mayat jahat, jenis dia tu tak elok, dunia aman. Sebab dia dah meninggal. Elok. Mampu ya. No, tuan-tuan, no. Kita hidup dalam masyarakat ni, biarlah ada manfaat sikit. Biar ada manfaat. Biar bila kita dah tak ada, nanti orang ingat. Orang haji ni dulu kalau dia ada, dia tukang buka kipas lah, suih lah, kalau program dia duk kalut, bagus dia. Berapa program korban sembelih apa dia kalau tukang ni pun bagus. Orang bagus orang sebut. Kalau orang buruk perangai, orang sampai bila nak meninggal dah. Dah dengar kata COVID stage 4 dah itu. Lepas tu ditidur kan? Hidup balik lah. Lepas tu mati. Jadilah kamu orang yang baik bila ada
disukai, bila tiada dirindui, bila mati ditangisi. Jangan jadi orang yang jahat bila ada orang benci, bila tiada disukai, bila mati disyukuri. Alhamdulillah, matilah. Bagus. Tu pun lambat, patut tahun lepas mati. Jangan jadi lagu tu tuan-tuan. Jangan. Kau ada anak muda dalam majlis ni, apa tolong. Nak press motor pun hang beringat-ingat orang wom. Jangan. Ada orang tua sakit, orang tak sihat. Jangan. Ingat orang. Lepas tu ingat, jangan sakiti jiran. Nabi tak suka orang jenis duk cari pasal gaduh jiran. Tu yang kedua. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW, Nabi cukup tak berkenan, Nabi sangat tak suka kalau dalam kalangan umat dia buat perangai apa? Nabi tak suka kalau ada dalam kalangan umat dia jenis banyak sangat tanya. Nabi tak suka. Salah satu yang Nabi sebut apa? 3 perkara Nabi tak suka. Pertama, qila wa qala. Apa qila wa qala? Menyampai. Apa? Bahasa WhatsApp, copy paste dari grup sebelah. Mohon pencerahan. Dia dalam grup ni memang macam-macam jenis orang. Ada hak tak pernah komen apa. Sekali-sekala dia main cenggini. Alhamdulillah. Tarubai. Nak abang kat admin kata dia ada lah peranan ke. Nak abang kata dia ada. Ada setengah tu tak balas apa. Baca. Orang pagi-pagi baca Waqiah. Dia WhatsApp. Pagi-pagi. Ada. Yang kedua, Nabi kata Nabi paling tak suka orang jenis apa? Idha'atil mal. Membazir. Membuang duit. Nabi cukup tak suka orang jenis membuang duit. Nabi tak suka. Dulu saya ingat lagi ada orang tu masa tu zaman ni lah apa dapat bantuan apa beri ke apa kan 500. Dia orang bukan senang pun. Tanya dia kata, "Ustaz, saya ni dengan anak saya cengih, dengan cucu saya lemah pun lah. Kalau anak lu pegang kunci, mata buat jegit takut. Dengan cucu saya lemah je, Ustaz. Cucu minta apa saya bagi ya. Padahal dia pun bukan senang pun duduk PPRT ya. Lepas tu cucu saya minta ni beli kereta kontrol tu. Kereta kontrol hak beli duduk dalam kereta tu. Tahu kan? Mahal ke? 500 ya. Lepas tu abang beli ya. Mudah dia nak. Beli ya. Lalah cucu tak main, dia duduk dalam tu, pergi surau. Hang duit tak mampu, pesepa, membazir. Nabi tak suka buang-buang duit. Lagi apa Nabi tak suka? Kasratus su'al. Banyak tanya. Nabi tak suka. Habis tu ustaz tu rancangan, tanyalah ustaz tu, hari-hari orang duk tanya tu. Hari-hari orang duk tanya tu tak apa pun. Tak, nanti Zat. Soalan lagu mana? Rupanya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Hei orang beriman, jangan hampa duk tanya sesuatu yang satgi bila diajak dijelaskan, hampa pun jadi susah. Tak usah duk tanya. Dulu zaman Nabi ada seorang Nabi kata difardukan, diwajibkan buat haji. Bagi kita selesai ya? Faham kan? Nabi kata buat haji, buat je lah. Dengan rukun-rukun semua. Tiba ada seorang sahabat tu kata, Ya Rasul, aku li'amin. Kena buat haji tu tiap-tiap tahun kah? Sudah. Dia hak tanya tu tak apalah Arab. Kaabah belakang rumah. Ni kita. Dia tanya, kena buat haji tu tiap-tiap tahun kah? Soalan lagu tu patut tanya tak? Nabi pun sengak. Nabi sengak, Ustaz. Lepas tu Nabi jawab, Lau qultu na'am la wajabat lamastata'tum. Kalau aku kata ya, jenuh hang satgi.
Wajib tiap-tiap tahun. Oh, dia harus jenuh. Betul. Tanya buat apa? Jangan tanya benda hak satgi bila orang habaq. Kita pun tahu. Kadang dalam masyarakat kita ni memang ada orang jenis-jenis lagu tu. Tanya soalan ni macam-macam jenis. Macam-macam. Ada hak tanya sebab nak tembak orang. Ustaz, apa pandangan Ustaz kalau seorang bendahari masjid tu, dia nak tembak bendahari. Ada yang tanya nak test kita pun ada. Ustaz, apa hukum pam kita pun jawab. Dia macam ni. Okey, betul. Betul. Tadi hang tanya aku, betul aku jawab kata betul. Nak tunjuk dia pun terror. Dia pun kemas. Ada. Macam-macam. Ada orang tanya soalan yang saya pun rasa macam, hang tanya apa ni? Biasa. Ada sekali dulu saya ceramah. Habis tu, orang tu kata, Ustaz nak tanya sikit. Sila. Ustaz, saya nak tanya, macam apa hak berlaku dalam dunia ni, hak jahat, rasuah lah, tipu lah, rompak lah, apa, zalim semua. Ini semua setan lah Ustaz. Ini semua setan punya pasal lah. Jadi saya nak tanya, boleh tak Ustaz, kalau kita sembahyang hajat, minta supaya setan kembali ke jalan yang lurus? Pertama kali saya dengar orang fikir pasal setan. Lagi bagus hang fikir anak hang hak tak tahu tudung pakai tak pakai, aurat tutup tak tutup je. Pertama kali saya jumpa orang yang mempertahankan masa depan setan. Saya ingat setan pun tak bisa fikir. Bagus. Tanya soalan. Tak suruh tanya pelik-pelik. Dulu Imam Abu Hanifah, wallahu alam. Maaf, bukan Imam Abu Hanifah. Seorang ulama lah, saya lupa. Orang main tanya soalan, lebih kurang lagu tu kan. Tak tanya cara nak cari pasal tau. Bukan tanya nak mengaji. Dia tanya nak belajar lain dengan tanya nak cari pasal. Ustaz nak tanya sikit. Ramai dah tanya, tak boleh jawab semua. Tak tahu mau jawab. Dia pening lah. Dia Syekh ni saya tengok macam kemas. Nak tanya soalan. Mudah dua soalannya. Yang pertama saya nak tanya, setan ni dia buat daripada api. Lepas tu nanti dia masuk dalam api. Dia kena seksa dalam api. Dia rasa apa? Dia api. Soalan kedua, saya tak faham lah macam takdir ni. Kalau dah kata Tuhan tentu semua, buat apa kita duk gaduh kerja apa lagi bang? Kan rezeki dah tentu, semua dah tentu. Lagi duk gaduh apa? Semua dah tentu. Ulama tu dia support orang tu, pam dia bagi. Orang tu, aduh, apa ni? Saya tanya elok-elok, awak support saya. Itulah jawapan. Tu makan dia. Tu jawapan dia. Jawapan pula lah. Tak, tadi hang tanya, setan daripada api, lalas masuk dalam api rasa apa? Lah ni, aku dengan hang dicipta daripada tanah, aku support hang tadi rasa apa? Sakit lah. Setan pun sakit. Soalan kedua hang tanya apa? Takdir. Kata Tuhan dah tentu. Ya, Tuhan dah menentukan tangan aku sampai kat pipi hang tepat masanya. Ada soalan lagi? Tak ada dah. Faham dah lah. No. Tapi kita Tuan Arab Melayu buat lagu tu viral sampai kementerian lagi. Panjang cerita. Ada orang kan buh menyepak, faham tu. Faham. Mai cari pasal sangat macam-macam. Sebab tu ingat, tuan-tuan nak menuntut ilmu sila. Nak tanya tak apa, tapi tanya cara nak mengaji. Ni ada orang cara tanya nampak sangat hang pemalas. Tanya apa tanya. Tak, betul nak mengaji, hang main menadah kitab, jangan main malam ni je. Ustaz TV ke, Ustaz CCTV ke, mai. Ngaji ni ada sajalah kuliah mai. Ngaji menadah. Ini peluang jumpa ustaz. Saya dalam jamban pun orang tanya tau. Nak masuk tandas. Ustaz. Alang-alang jumpa. Ustaz, apa hukum? Hukum apa? Ni hak dalam nak keluar ni. Agak-agak lah. Dah ustaz biasa di TV payah nak tembus talian. Ni jumpa depan. Tak torah tanya. Lepas tu kadang dah kita tak boleh nak jawab, dia peleceh kita. Ustaz, makcik nak tanya pasal macam hukum faraid kan. Macam pembahagian tu dia kira. Saya kata, maaf makcik, saya faraid miras ni saya tak pandai. Tapi saya ada kawan. Kalau nak saya boleh bagi nombor dia. Makcik nak
Loh, kata ustaz. Ustaz pun tak tahu. Ai, makcik ni. Faham kot, no? Tuan-tuan faham apa? Faham tak kau tu? Nah. Sakit gigi, jangan tanya doktor sakit puan. Dia doktor tak? Dia doktor tak? Habis tanya, memang doktor tapi dia bidang apa? Tanya, lepas tu duk peleceh kita. Ustaz pun tak tahu. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Saya dulu dalam kelas, apa ni, kadang-kadang kelas dah sayup lah. Pukul 6 lebih kat maghrib dah. Lewat dah. Pensyarah tanya, ada siapa nak tanya soalan? Sila, ada apa nak tanya? Sengap. Berani tanya? Sengap semua. Kami geng-geng duduk belakang. Ada agak kawan, tangan sopa duduk Parkinson tu. Macam nak tanya. Dia buat lagu tu. Tak usah tanya. Tanya aku. Jawapan lebih kurang. Tengah sengap semua. Pum, kawan depan. Biasalah geng-geng harapan cikgu. Duduk depan sekali. Spek terbaik, songkok rapat. Anak tanya. Kami sudah tanya pula. Aduh. Ya, soalan. Silakan, apa dah? Hari ni tak ada assignment ke? Hari ni kerja rumah tak ada ke? Kami belakang tepuk dia dah. Sudah. Pensyarah tu pun, betul. Saya baru teringat. Okey, buka balik buku. Sudah. Buka balik buku. Bagus dah ada budak macam tu? Tak, saya tanya je. Bagus dah. Dengar kata budak tu ditemui di tepi sungai dah katanya. No? Padan-padan lah nak tanya pun. Pengurusi habaq dah. Sambutan Maulud Nabi. Semua ahli qaryah minta mai, join. Berpakaian segak, kemas, tutup aurat. Faham tak? Seorang kat tangan. Kena pakai samping tak? Hak tanya tu siapa dia? Keturunan ke-8 Mak Kilau. Pengurusi kata, bagus soalan. Saya tak terfikir tadi. Minta semua hak laki-laki muslimin pakai samping. Macam mana? Okey tak? Boleh tak tahu tu? Kalau dah boleh, setakat ni lah ceramah kita. Wallahu a'lam. Cukuplah tuan-tuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Moga-moga apa yang kita dapat malam ini, 3 benda bukan banyak pun. Tapi balik, beramal, mengingat, semat di dada dan di jiwa. Kalau kawan lupa, kita saling duk peringat. InsyaAllah, kitalah umat kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkil syaqa wa su'il qada. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu ayah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, rahmatilah, sayangilah hidup para penyumbang-penyumbang, orang-orang yang sentiasa bermurah hati, bersedekah, mengeluarkan duit dan hartanya untuk usaha kemakmuran Masjid Muhibbuddin Sungai Pasiang ini ya Allah. Berikanlah kasih sayangmu yang melimpah ruah buat mereka ya Allah. Berikanlah kebaikan dan kesihatan tubuh badan buat mereka ya Allah. Ya Zal Jalal wal Ikram, jadikan kami di kalangan orang yang dijauhkan daripada sebarang bentuk kecelakaan dan juga fitnah dunia akhir zaman. Ya Allah, peliharalah anak-anak kami ya Allah. Peliharalah anak cucu keturunan kami ya Allah. Kurniakan dalam anak cucu kami ada yang menjadi alim ulama,
menjadi orang-orang soleh ya Allah. Ya Allah, jadikanlah dalam kalangan anak-anak kami ada yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti ya Allah. Kurniakan dalam kalangan anak-anak kami ada yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti ya Allah, yang akan mendoakan kami sewaktu kami di alam barzah nanti, yang akan sentiasa menghadiahkan surah Al-Fatihah buat kami nanti kelak ya Allah. Kurniakan kami anak-anak yang sedemikian ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan semua. Semoga ada rezeki jumpa lagi, dan saya juga mohon doa semualah. Doakan kesihatan mak saya juga, dan juga saya doakan kesihatan semua, dan juga doakan kesihatan saya dan perjalanan saya. InsyaAllah esok ada program dengan tuanku di Al-Ustaz esok. Mudah-mudahan lancar perjalanan semua, dan semoga Masjid Muhibbuddin sentiasa diimarahkan dan menjadi masjid kecintaan Nabi dan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.